Dan dia nak baca kuat Al-Fatihah, tapi dia fikir, dia cerita pada saya ni, dia fikir siang ni baca kuat ke tidak. Dia kata dia nak baca kuat lah, tapi dia takut silap. Dia diam je lah. Dia diam je lah, dia tunggu semayang, orang pun ikut lah. Habis tu baru dia cerita. Nasib baik dia kata tak baca kuat. Tidak, malu dia baca Al-Fatihah kuat. Jadi yang penting kita kena cek anak kita. Bila dah cukup balik kita rasa, terus kita cek. Contoh macam ni lah. Ni cerita orang zaman dulu lah. Anak kita nak pergi merantau. Zaman tu kereta, kapal, jet, pejuang semua tak ada lagi. Dia nak pergi merantau, entah balik entah tidak. Jadi kita sebagai mak, sebagai bapak ni, kita risau. Takut-takut dia tersesat ke apa-apa, kita bekalkan pada dia. Ni nak mak bekalkan peta satu, kompas satu, teropong satu. Peta, kompas, teropong. Cara guna dia begini. Ya, anak ni tak mau dengar. Tak payah mak, saya tak perlu benda-benda ni. Bukan nak pergi jauh mana pun, nak pergi ke kota je. Tak payah, saya tak mau benda-benda ni. Dengar dulu mak cerita ni. Mak dia paksa juga. Anak dia tak mau, mak dia bubuh dalam beg juga. Peta, kompas, teropong. Lepas tu cerita juga, sambil-sambil anak-anak ni berkemas tadi, mak dia cerita, teropong ni guna dia begini. Kompas ni guna dia begini. Peta ni guna dia begini. Anak dia buat tak dengar je pun. Kemudian anak ni pun dia malas nak layan bising mak dia bawa jugalah segala kompas, teropong, peta tadi. Dia jalan beberapa hari, tiba-tiba sesat. Bila sesat, dia terus berjalan juga dalam hutan. Jalan, lagi sesat. Sampai satu ketika dia terfikir, aku sekarang dah sesat jauh dah. Rasa-rasa lebih baiklah aku patah balik. Boleh tak dia patah balik? Rasa-rasa boleh. Sebab apa? Mak dia bekalkan tadi peta, tunjuk jalan balik ke rumah. Mak dia juga bekalkan kompas, tahu arah mata angin ke mana. Mak dia juga bekalkan teropong, tahu tengok benda-benda jauh, nak pergi betul ke salah. Bila ada benda-benda tu dia teringat, mak aku dah bekalkan benda ni. Dulu aku tak mau. Buka beg, dia ambil benda-benda ni, dia guna. Setakat yang dia ingat lah. Rasa-rasa boleh sampai rumah dah, insya-Allah sampai ke rumah. Tapi kalau mak bapak, anak pergi merantau, mak bapak dia tak bekalkan 3 benda ni tadi. Tak apa mak, jangan risau, saya tak nak pergi pekan je pun, bukan jauh sangat. Seminggu perjalanan je. Jalan dalam hutan sesat. Bila sesat dia terfikir, alangkah baiknya aku kalau patah balik ke pangkal jalan. Boleh tak dia balik ke pangkal jalan? Sebab mak dia tak bekalkan segala teropong, kompas, peta tadi. Tak boleh. Kemungkinan besar dia tak boleh balik, sebab tak ada alat. Kita nak tafsirkan benda ini dengan pelajaran agama. Anak kita masa kecil-kecil kita bagi agama dulu. Dia mahu ke tak mahu ke, bagi dulu. Ibaratkan peta, kompas, teropong tadi. Bagi dia tak mahu pun bagi juga, hantar juga, paksa juga. Sebab apa? Kita risau bila dia dewasa nanti, mungkin dia tersalah jalan. Masa kecil mungkin dia semayang depan kita. Bila dia keluar pergi belajar, pergi bekerja, kahwin, duduk tempat orang, mungkin dia tak semayang, mungkin dia tak puasa, mungkin dia terlibat dengan arak, dengan macam-macam lagi. Tapi katakanlah suatu hari nanti bila dia dah berumur, umur dia 40 tahun, 50 tahun, dia terfikir nak insaf. Rasa-rasa dia boleh insaf tak? Boleh kembali tak ke pangkal jalan? InsyaAllah boleh. Sebab apa? Mak dia dah tekan daripada awal dah. Dia nak patah balik tu, dia tahu dah. Baca Quran dia tahu dah. Walaupun dia tak baca Quran lama 10 tahun dah, tapi ilmu masa kecil dulu ada, jadi dia boleh baca Quran. Cepat. Dia nak patah balik tu cepat. Begitu juga ilmu nak semayang. Dulu mak dia paksa-paksa juga belajar ilmu semayang. Sekarang umur 50 baru dia nak semayang. Dia akan cepat. Dia tak segan nak datang surau sebab dia tahu semayang. Cuma dia tak buat saja. Yang ni kita tamsilkan dengan teropong, dengan peta, dengan kompas tadi. Bila ada alat, anak kita sesat macam mana pun dia nak patah balik ke pangkal jalan mudah. Tapi cuba kita tak tekan daripada kecil. Dia tak minat ni agama ni, biar pergilah. Asal dia semayang sudah lah. Bila umur dewasa, dia dah kahwin, dia dah kerja, tiba-tiba dia tersalah jalan. Tersalah jalan, tak puasa apa semua. Umur 40-50 dia terfikir, aku ni jauh dah ni, nak patah balik lah. Boleh tak dia patah balik? Sangat sukar. Sebab mengaji tak tahu, semayang tak tahu, Quran tak kenal huruf. Bila sukar tu lambat dia nak patah balik, dia tak ada alat.
Sebab tu setengah-setengah tu bila dia nak patah balik, hangat-hangat tai ayam. Dia pula ada pangkat, ada nama kan. Nak pergi belajar alif dati a, alif bawah i, alif depan u, dia sekarang. Sebab mak dia tak paksa dulu masa kecil. Jadi kita ni pengajarannya, anak kita ni suka ke tak suka ke pelajaran agama, kita hantam dulu, bagi dulu. Hantar kepada ustaz-ustaz, biar dia marah, kita pun marah lah. Sebab kita mengharapkan seandainya mereka dewasa nanti, kalau mereka tersalah jalan pun, di penghujung hidup mereka nak patah balik senang. Sebab dia dah ada alat. Kalau tak ada alat, susah nak patah balik. Okey, seterusnya. Dalam pelajaran yang lepas kita menyentuh apakah contoh sebab-sebab mendatang pada akidah. Apabila datang keraguan dalam hatinya tentang sesuatu aspek dalam akidah, ketika itu barulah jatuh wajib kepadanya untuk mencari jawapan. Bila anak kita ni mengucap 2 kalimah syahadah, dia semayang, puasa apa semua tu bereslah. Selagi dia tak ragu-ragu tentang sesuatu dari segi akidah, dia tak wajib belajar. Tapi kalau kita bagi dia belajar, lagi bagus. Yang jadi wajib macam mana? Contoh dia, suatu hari dia baca Quran, maksudnya walau ke mana pun kamu menghadapkan wajah kamu, di situ ada wajah Allah. Jadi dia terfikir, Allah ni ada di mana-mana kah? Kita menghadap ke mana pun ada wajah Allah, ada zat Allah. Oh, Allah ni di mana-mana. Tapi takkan Allah di mana-mana pun. Dia datang keraguan. Bila datang keraguan, masa itu wajib belajar. Selagi dia tak ragu, tak wajib, tapi elok belajar. Sebab dia akan ragu-ragu. Dalam Quran kata kita menghadap ke mana pun Allah ada. Jadi maksudnya Allah ni di mana-mana. Bila dia jumpa Tok Guru, barulah Tok Guru cerita Allah tidak berada di mana-mana. Sebab apa? Di mana-mana itu tempat. Allah tidak terpengaruh dengan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah dah ada dah. Sebelum adanya mana-mana, Allah dah ada dah. Bahkan Allah yang menciptakan mana-mana tu.